Syarat wajib dengan syarat sah. Dia ada dua syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib maksudnya kalau kita ni dah cukup syarat ni, maka wajiblah berpuasa. Tak boleh meninggalkan. Kalau meninggalkan, berdosa. Dan yang kedua adalah syarat sah puasa. Kalau kita buat ataupun kita berada pada syarat-syarat ni, maka sahlah puasa kita. Sebab ada yang kanak-kanak, dia sah puasa dia, tapi dia tak diwajibkan puasa dia. Dan ada orang-orang tua yang dia wajib puasa dan dia pun kena jaga syarat sah puasa dia. Dan ada juga yang dia wajib puasa tapi sebabkan dia gila atau ada keuzuran atau dia buat perkara-perkara yang batalkan puasa, maka tak sah puasa dia. Jadi kita kena tengoklah macam mana. Okey, syarat wajib puasa ada 3. Pertamanya orang Islam. Jadi orang bukan Islam, kalau dia berpuasa, Allah SWT takkan terima puasa dia, kerana puasanya bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dia Islam, baru Allah SWT terima. Yang keduanya mukallaf. Mukallaf ni maksudnya dipertanggungjawabkan ke atas bahunya untuk menggalas puasa punya ibadat. Ibadat puasa tu. Maksudnya kalau dia dah sampai satu tahap, berakal, boleh membezakan buruk dan baik, dia dah sampai satu umur yang kita umur matang, dia dah baligh, dah cukup umur, maka disebut sebagai mukallaf. Maka kena wajib puasa kerana dipertanggungjawabkan ke atas bahunya ibadat puasa tu. Yang ketiganya adalah tiada keuzuran. Tiada uzur. Maka apa maksud uzur ni? Maksudnya dia tak gila, dia tak pingsan sepanjang hari, dia tidak musafir. Orang yang musafir boleh membuka ataupun boleh buka puasa, orang yang musafir. Tapi dalam bab ni dia tak ada keuzuran, maka wajib bagi dia adalah untuk berpuasalah pada tahun tersebut, kalau dia cukup syarat-syarat wajib ni. Yang ketiga, yang seterusnya, syarat sah puasa. Tadi kita sebut syarat wajib, yang sekarang ni syarat sah. Sama juga macam syarat wajib juga. Yang pertamanya Islam. Dia mesti orang Islam, baru sah puasa dia. Yang keduanya, dia mesti berakal dan mumayyiz. Ustaz, saya ada soalan. Kalau saya ada anak kecil, saya ajar dia puasa, tapi dalam masa yang sama dia belum diwajibkan puasa, macam mana puasa dia? Jadi jawapan dia adalah puasanya akan diberi pahala kerana ibu bapa mengajarkan dia adab-adab dan akhlak yang baik dalam Islam tentang puasa. Walaupun puasanya sah, tapi belum lagi diwajibkan. Jadi kalau dia puasa bulan Ramadan, puasa tu hanya sah dan mendapat pahala bagi ibu bapanya lah, kerana mengajar ilmu yang baik. Okey. Nombor 3, tiada keuzuran. Jadi kalau tiada keuzuran, tak ada sakit ke, tak musafir ke, dan lain-lain dan sebagainya, uzur-uzur yang datang, maka uzur-uzur syar'i lah, maka sahlah puasa dia. Inilah syarat wajib dan syarat sah puasa. Baik. Okey tuan-tuan. Tak penat letih, okey. Tajuk kedua terakhir adalah adab-adab puasa. Adab-adab puasa. Kita dah belajar tadi kelebihan, kita dapat puasa, kita dapat pahala ni, dapat pintu ar-rayyan dan sebagainya. Jadi apa adab-adab, apa akhlak kita dalam kita berpuasa bulan Ramadan? Baik, yang pertamanya, hadis ni agak keras, tapi kita perlu sebut supaya kita menjadi orang yang baik. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qawli zuri wa amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan amalannya dalam bulan puasa, maka Allah tidak berhajat pada seseorang yang meninggalkan makan dan minum dia. Dia makan dan minum dia di sisi Allah tidak ada nilai, kerana dia tak jaga lisan dia.
sebab dia tak jaga mulut dia. Okey. Jadi puasa ni macam kita sebut tadi awal-awal tadi, dia menahan diri daripada makan, minum dan bercakap dari sudut bahasa, kan? Sebab tu kita belajar tadi yang Maryam alaihissalam sebut, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar pada Allah supaya untuk tidak bercakap dengan orang lain. Ni. Mulut sangat sinonim dengan puasa, iaitu kita berpuasa mulut dengan tidak mengatakan kataan-kataan yang keji. Baik, yang kedua, Nabi SAW bersabda, tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, kerana sesungguhnya di dalam sahur ada keberkatan. Jadi sahur ni bermaksud kita bangun pagi sebelum subuh tu, dan kemudian kita mengambil sedikit makanan sebagai mengisi perut kita untuk kita menempuh puasa pada siang hari nanti. Dan sahur ni ada keberkatan. Ada keberkatan. Sebab tu dalam matan hadis ni ada dibaca sebagai sahur, ada dibaca dengan suhur. Apa beza sahur dengan suhur? Sahur yang biasanya orang-orang Melayu, orang-orang kita ni sebut ni adalah sahur, ialah merujuk kepada apa sahaja makanan yang dimakan waktu sahur. Jadi kalau kita tengok balik hadis tadi, tasakharu fa inna fis sahuri barakah, bersahurlah kerana sungguhnya di dalam sahur itu ada keberkatan. Maksudnya makanan tu berkat pada waktu sahur. Jadi kalau tuan-tuan bangun pagi, minum walaupun segelas air waktu sahur tu, insya-Allah ada keberkatan untuk diri tuan-tuan, puan-puan pada hari tersebut lah. Walaupun sikit, sebab semua makanan diberkati. Kalau dibaca dengan suhur, iaitu perbuatan makan tu tersebut. Kita bangun dan kita makan. Maknanya dia tak dapat keberkatan kecuali dia bangun dan dia makan. Perbuatan makan, bukan makanan tu, tapi perbuatan kita bangun malam dan kita makan, duduk di meja tu makan. Itu suhur, iaitu keberkatan, perbuatan sahur atau keberkatan disebabkan ia bangun, meringankan atau memberi tenaga ketika dia berpuasa, iaitu dia bangun dan dia makan lah. Itu maksud suhur. Jadi kalau kita baca tadi, tasakharu fa inna fis suhuri barakah, bersahurlah kerana sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkatan. Maksudnya orang yang bangun sahur diberkati. Jadi hadisnya ada dua dia punya makna yang boleh kita tengok, sisi dia lah. Ada dua sisi yang boleh kita tengok. Makanan tu tersendiri yang diberkati, dengan perbuatan bangun untuk bersahur tu juga diberkati. Jadi dengan kata lain, bangunlah sahur. Bangunlah sahur, janganlah malas. Bangun sahur. Itulah maksudnya. Yang ketiga ialah Nabi SAW akan beriktikaf. Akan beriktikaf. Dan tuan-tuan, iktikaf ni maksudnya kita mendatangi mana-mana rumah Allah dan kemudian kita menetap di dalamnya dan kita beribadat di dalamnya lah. Okey. Dan kita niatlah, niat iktikaf dan sebagainya. Iktikaf ni bermaksud menetap. Menetap atau tinggal di situlah. Jadi Nabi SAW apabila masuk 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, baginda akan mengetatkan ikatan di pinggangnya. Maksudnya baginda ni akan mula aktif dan semakin rajin beribadat. Baginda akan menghidupkan malam harinya, ini malam-malamnya akan dipenuhi dengan ibadat, qiyamul lail dan sebagainya, tahajud dan sebagainya. Dan baginda akan membangunkan ahli keluarganya untuk beribadah. Selalunya iktikaf ni kita buat sendiri je. Tapi ada sunnah satu lagi, yang mana Nabi SAW akan bangunkan ahli keluarganya juga. Jadi sama-samalah kita ajak yang lain juga. Ajak ahli keluarga kita untuk beribadat juga. Jadi daripada 1 sampai 3 ni kita dah sebut tadi. 1,
akhlak dalam puasa ni, iaitu kita tak bercakap kotor. Yang keduanya, kita bangun sahur. Yang ketiganya, kita iktikaf. Kita iktikaf. Yang keempatnya, kita membaca Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran, Allah SWT sebut tentang Ramadan, bulan Quran. Iaitu Allah SWT sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ialah bulan diturunkan Al-Quran. Antara persoalan yang ditanya adalah, nak khatamkan Al-Quran atau nak faham Al-Quran? Ramai orang nak khatamkan Al-Quran. Dia nak khatamkan 30 juzuk tu. Setiap hari 1 juzuk. Sebulan 30 hari khatam. Tapi dia tak faham pun apa isi Quran tu. Jadi apa cadangan saya? Cadangan saya ialah baca Al-Quran dan faham Al-Quran juga. Pilihlah masa-masa yang tertentu dalam Ramadan tu. Kalau tak boleh baca tafsir dan sebagainya, dengarlah ceramah-ceramah, kan? Kalau tak boleh dengar ceramah, InsyaAllah ni ada rakaman-rakaman ni, boleh rujuk rakaman-rakaman ni, InsyaAllah, dan sebagainya. Atau membaca, boleh membaca buku-buku yang berkaitan dengan tafsir ataupun Al-Quran. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan itu digandakan 10 kebaikan yang semisal dengannya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ada 3 huruf, ada 30 kebaikan. Jadi membaca Al-Quran banyak pahalanya. Dan salah satu cara kita nak muliakan bulan Ramadan tu adalah mulia dengan membaca Al-Quran. Baik, yang seterusnya adalah Nabi SAW sangat-sangat pemurah di bulan Ramadan. Sangat-sangat pemurah. Nabi bersedekah. Dalam hadis disebut, riwayat Ibn Abbas, dia kata Nabi SAW adalah manusia yang paling pemurah. Kemuncak sifat kemurahannya di dalam bulan Ramadan, ketika Jibril bertemu dengan baginda Nabi SAW. Adapun Jibril menemui pada setiap malam bulan Ramadan dan saling bertadarus Al-Quran dengan baginda. Sesungguhnya Rasulullah SAW pemurah dalam hal kebaikan seperti angin yang bertiup kencang. Tuan-tuan pernah tengok angin? Angin ni kalau dia datang, ada dia stop tak? Ada dia berhenti tak? Dia datang kat kita, tak nak lalu kita, dia lalu sebelah kita. Ada? Tak ada kan? Angin ni kalau dia datang, dia terus je. Macam itulah sifat Nabi. Nabi SAW kalau nak bersedekah, Nabi bagi je. Nabi tak pilih-pilih orang dah. Bulan Ramadan, macam tu sifat baginda Nabi. Pemurah baginda sangat-sangat luar biasa dalam bulan Ramadan. Apa yang kita boleh sedekahkan bulan Ramadan ni, tuan-tuan? Kita boleh sedekah wang, kita boleh sedekah makanan untuk orang berbuka puasa. Kita boleh sedekah Al-Quran ke, ataupun kita boleh sedekah tenaga kita, idea dan fikiran kita. Kita boleh sedekah apa-apa aktiviti yang berlaku di masjid, kita boleh tolong dan sebagainya. Banyak benda yang boleh kita lakukan. Baik. Ini yang seterusnya, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Ini sangat menarik. Sesiapa yang menyediakan makanan berbuka buat orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu dan tidak dikurangkan sedikit pun daripada pahala orang yang berpuasa. Kata Al-Is Abdul Salam, Sultanul Ulama, seorang tokoh dalam agama Islam ni, dia kata kalau dalam satu hari itu tuan-tuan memberi makan 36 orang, ibaratnya seperti dah dapat pahala puasa setahun tu dah.
Sebab kalau 36 orang, kalau satu digandakan 10, 36 orang darab 10, 360. Dah samalah setahun. Jadi bayangkan kalau kita beri makan setiap hari 50 orang ataupun 20 orang, maka pahala dalam bulan Ramadan tu berlipat-lipat ganda untuk kita. Ya? Sebab kita dapat juga puasa orang yang berpuasa juga tadi. Okey. Berilah makan walaupun sedikit. Tak perlu makanan mewah-mewah. Kadang-kadang kita boleh beli buah pisang ke, sedekah kat masjid, atau beli kurma ke. Kecil-kecil pun tak apa. Makanan kecil-kecil pun tak apa. Janji kita bagilah sedikit. Janji kita bagi sedikit. Kadang-kadang kita balik kat rumah kita ni ada orang yang menjaga, atau kita panggil Pak Guard tu. Security guard yang jaga rumah kita, pagar rumah kita dan sebagainya. Boleh kita bagi dia makan. Berilah makan. Sama ada dia orang Islam ataupun dia bukan Islam. Tapi kalau kita beri pada orang Islam, kita dapat juga pahala puasa dia. Kita dapat juga pahala puasa dia.